Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi ya kepada para penonton. So, saya harap semua ada dalam keadaan sihat-sihat belaka. Pagi yang mulia ni, hari ni hari Isnin 30 hari bulan 30 hari bulan November. Dah dekat hujung tahun. Bukan dah dekat nak hujung tahun, dah memang hujung tahun pun. Okey. Okey, saya harap semua ceria-ceria selalu. Okey, saya perkenalkan diri saya kejap. Nama saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect PLT. Kami syarikat kami membuat program latihan dalam bidang pembangunan insan dan juga dalam subjek-subjek keusahawanan seperti marketing dan sebagainya. Dan saya adalah seorang certified professional coach di mana saya pun melaksanakan coaching untuk personal development dan juga coaching dalam bidang keusahawanan untuk para usahawan. Okey, seperti biasalah saya buat disclaimer sikit pagi ni sebelum saya bagi talk saya. Disclaimer saya ialah apa yang saya kongsikan hari ini adalah berdasarkan kepada ilmu yang saya ada dan pengalaman yang saya adalah sebagai seorang coach, trainer dan juga pengalaman saya sebagai seorang usahawan selama ni. Okey. Topik kita hari ni ialah kita nak menggunakan kaedah SWOT, SWOT analysis untuk menganalisa kita punya goal setting. Okey. Seperti mana yang saya terangkan dalam video saya yang lepas, perbezaan antara goal setting dan angan-angan. Hari ini saya nak rungkaikan dengan lebih lanjut lagi lah tentang salah satu kaedah yang kita gunakan, yang patut kita gunakan dalam kita menganalisa sesuatu goal yang kita ada lah, iaitu dengan menggunakan kaedah SWOT analysis. Okey, SWOT analysis ni maknanya strength. S tu strength, kekuatan. W is weakness, kelemahan. O ialah opportunity, peluang-peluang yang ada. Dan threat adalah cabaran ataupun gangguan lah, ataupun ancaman lah, dengan lebih tepat sekali ancaman lah. Jadi SWOT analysis ni sebenarnya satu benda yang tak baru. It's not something new lah, bukan benda yang baru. Digunakan banyak oleh business lah, corporate dan juga business. Lebih-lebih dalam corporate, mereka menggunakan SWOT analysis ni dalam setiap apa yang mereka lakukan. Okay? Daripada buat business plan sampai nak buat projek, sampai nak macam-macam lah. Nak buka satu department baru ke apa ke, dalam corporate mereka memang buat SWOT analysis. Itu juga sekarang ni banyak usahawan dalam teknik-teknik keusahawanan diajar SWOT analysis. Maknanya kita sebagai usahawan kita kena buat SWOT analysis dalam kita punya bisnes. Tapi jarang kita ataupun digalakkan untuk buat SWOT analysis untuk kita punya goal setting, apa yang kita nak dalam kehidupan kita. Jadi benda yang kita nak dalam kehidupan ni sebenarnya meliputi semua orang. Kalau kita cerita usahawan ni ataupun bisnes ni hanya tertumpu pada bisnes, tapi sesuatu yang seseorang tu nak dalam hidup ni ialah satu benda yang semua orang nak, kan? Jadi kita kena juga gunakan SWOT analysis ni untuk kita menganalisa kita punya goal setting tu. Okey, saya nak bagi contoh beberapa situasi lah goal setting yang mana kita boleh gunakan benda ni dan kita boleh ubah lah untuk kita punya sendiri punya goal setting lah yang kita nak buat. Okey, seperti mana yang saya cakap selalu, goal setting ni penting dalam kehidupan seseorang. Bila ada goal setting ni, maka kita akan lebih nampak nak maju ke depan lah, dan kita ada satu pengharapan dan selepas pengharapan tu kita akan buat sesuatu usaha untuk kita capaikan sesuatu perkara. Okey, jadi goal setting ni penting lah dalam kehidupan kita, kan? Orang yang tak ada goal setting ni macam orang yang tak ada arah dalam kehidupan dia. Okey, sekarang saya nak bagi contoh macam mana kita nak gunakan goal setting ataupun menggunakan SWOT analisa ni dalam goal setting kita. Okey, first kali strength. Saya nak bagi contoh hari ni, sekarang ni, contoh orang tu nak kuruskan badan ataupun nak turun dia punya berat badan. Katalah dia umur 50, dia dah overweight.
kan, berdasarkan kepada height dia dan umur dia, dia sepatutnya berat dia hanya 70 kg. Sekarang beratnya adalah 90 kg ataupun 100 kg. Jadi dia sudah 20 ke 30 kg overweight. Okay. So saya nak bagi contoh macam mana kita nak gunakan SWOT analysis ni untuk dia capai dia punya objektif. First kali, okay, dia kena define, dia kena kenal pasti apa dia punya target yang dia nak dapat, goal dia. Sekarang goal dia nak turun kepada 70 kg. Daripada 90 kg ataupun daripada 100 kg, daripada 100 kg nak turun kepada 70 kg. First kali dia kena tahu bahawa goal ni adalah goal dia lah. Dia yang nak. Bukan isteri dia suruh ke, anak dia suruh ke, kawan-kawan dia suruh ke, tak ada. Mesti dia yang nak. Sebab kalau dia nak, dia boleh buat analisa ni. Kalau dia tak nak goal ni, tak guna dia buat analisa ni. Okay, first kali ialah dia kena nak goal ni. Okay, sekarang katakanlah dia dah nak goal ni. Dia nak turun daripada 100 kg ke 70 kg. Itu goal dia. Okay. So macam mana kita nak buat SWOT analysis? First kali dia nak kenal pasti strength. Apakah kekuatan goal ni? Okay. Apakah kekuatan yang dia akan capai melalui goal ni? Okay. Okay. Apa dia? Contohnya, kekuatan dia je lah, bila dia turun kepada 70 kg, badan dia akan rasa ringan. Okay. Dan dia akan rasa sihat. Dia akan rasa sihat. Jadi natijah daripada dia ringan dan sihat tu, maka mungkin dia punya blood cholesterol akan turun. Dia akan chances dia untuk dapat stroke akan kurang. Chances dia untuk dapat sakit jantung akan kurang. Chances dia untuk dapat apa lagi, sakit jantung, stroke ataupun kencing manis akan kurang. Okey, itu dia punya strength yang dia akan dapat bila dia turun. Dia kena define lah. Dia kena tahu juga kekuatan ni apa yang dia akan dapat bila dia turun dia punya berat badan tu. Itu pertama sekali, strength. Okay. Yang kedua, threat. Weakness. Apakah kelemahan yang dia ada untuk capai target ni? Dia kena tahu kelemahan-kelemahan dia. Okay. Contoh je pengalaman dia. Kelemahan dia, dialah seorang yang, katalah kita ni nak turun berat badan, tapi kelemahan kita ialah kita susah nak pantang. Itu satu kelemahan kita. Kita susah nak pantang, kan? Kita nak makan, setiap hari kita nak makan nasi, kena makan, kan? Jadi kita dah tahu kalau kita makan banyak sangat karbohidrat, berat badan kita takkan turun. Okay, susah nak pantang. Kita suka fast food contohnya, kita suka makan kat luar, kita suka KFC sebagainya. Itu sebab kita punya kegemaran. Jadi dia adalah satu kelemahan kita. Bagi kelemahan kita, kita susah nak exercise. Ataupun kita bukan saja susah nak exercise, kita tak ada masa nak exercise. Itu kelemahan kita. Kita tak ada masa nak exercise. Okay? Jadi sekarang kita kena pasti kita punya strength. Kelemahan kita ialah kita susah nak exercise dan kita susah nak pantang. Itu kelemahan kita. Sekarang kita cerita pula apakah peluang yang akan kita dapat sekiranya kita dapat turunkan berat badan kita tu. Okey. Kita kena tulislah peluang kita apa. Okey. Peluang kita apa sekarang? Contohnya peluang yang kita ada bila kita lebih sihat, bila kita lebih bertenaga, kurang penyakit, maka besar kemungkinan kita akan dapat, kalau contohnya kita berniaga, kita akan dapat fokus lebih dalam perniagaan kita dan kita lebih bertenaga untuk kita menggerakkan perniagaan kita. Contohnya kalau kita seorang kontraktor contoh kan, kita lebih bertenaga untuk pergi site contoh kan, kita lebih bertenaga untuk buat marketing kan, kita lebih bertenaga untuk kita meeting lama contoh kan, kita tak penat kan. Jadi itu adalah opportunity. Jadi bila kita lebih bertenaga, kita lebih alert, kita lebih sihat kan, tak sakit, maka dia akan buat peluang pada kita untuk dapat projek baru kan. Projek baru dia akan mendatangkan keuntungan dari segi kewangan pada diri kita. Itu adalah kita punya opportunity. Jadi kita kena pasti, macam saya kata tadi, first kita kena pasti kekuatan kita, apa yang kita akan dapat. Kemudian kita tengok kelemahan kita pula untuk capai benda tu. Yang ketiga, kita tengok weakness, kelemahan kita. Yang ketiga adalah opportunity. Okay. Yang keempat, threat. Apakah ancaman yang ada pada kita dalam kita mengejar goal kita? Okay. Sebenarnya ada ancaman. Saya bagi contoh. This is very simple. Pada orang lelaki especially. Kadang-kadang bila kita nak contoh goal, nak turun berat badan ni, ancamannya pada partner kita, pada isteri kita sendiri.
Jadi isteri kita tidak akan sokong kita. Saya bagi contoh, bukan semua isteri macam ni lah. Kadang-kadang ada jenis-jenis isteri yang macam ni. Bila dia tengok suami dia, contohnya bersenam, jaga makan dan sebagainya, dalam pemikiran dia lain. Dalam pemikiran bukan suami tu nak jaga badan, kesihatan. Dalam pemikiran lain dia kata suami nak pasang 2 atau nak pasang lebih. Jadi ini adalah satu ancaman. Jadi kita pastilah ancaman apakah ini saya bagi contoh lah. Mungkin ada isteri yang tak macam tu, ada isteri yang suka suami dia dapat jaga badan, tapi ada juga isteri yang tak suka. Saya bukan kata semua, mungkin ada. Jadi itu adalah satu ancaman, okey, kepada kita untuk capai kita punya target tadi, untuk turunkan berat badan kita. Jadi bila kita dah kenal pasti kan, contohnya yang especially kekuatan tu okey lah, memang itu yang kita nak, ataupun opportunity tu memang itulah yang kita nak, kan? Kadang-kadang kita hanya tengok kekuatan kita saja. Apakah kita punya strength untuk dapatkan target kita tadi. Tapi kalau kita most of the time kita tak nampak kelemahan yang ada, dan juga kita tak nampak opportunity yang ada, dan juga kita tak nampak threat yang ada. Jadi bila kita buat analisa ni, contohnya sekarang ni, kita nampak threat yang menyebabkan kita akan jadi tak motivasi untuk teruskan turun berat badan kita ialah mungkin isteri kita tak akan sokong kita. So instead dia akan sama-sama dengan kita untuk mengurangkan kita dapat kurangkan berat badan, dia buat something yang dia tahu memang kita suka. Contohnya dia suka masak, dia akan masak masakan lemak, dan dia memang suka, dia tahu memang kita suka makan masakan lemak. Jadi kita akan tetap makan. Jadi macam mana kita nak usaha nak turunkan berat badan pun kita takkan dapat turunkan berat badan, sebab contohlah isteri kita sentiasa akan bagi masakan lemak pada kita, kan? Jadi ini adalah satu threat untuk kita dapat capai objektif kita ataupun goal kita. Jadi kalau kita dah kenal pasti ini sebagai satu threat, jadi kita kenalah usahakan dan kita kenalah berbincang dengan pihak, contohnya isteri kita tadi, yang mana kita dah kenal pasti adalah satu threat untuk kita capai objektif kita. Bila kita dah kenal pasti, perlulah kita berbincang dengan isteri kita supaya dia faham kenapa kita ni nak turunkan berat badan kita. Kita fahamkan. Dan kalau dia contoh tak yakin yang bahawa bila kita turun berat badan ni kita tak pasang lain ke apa ke, kita kena yakinkan ni benda tu takkan berlaku. Of course kita tak tahu future macam mana kan, tapi kita kena yakinkan kepada dia, sebab ini adalah satu threat. Sebab bila dia keep on masak, maknanya dia, kalau kita kata kita nak kurangkan berat badan, kita tak nak makan nasi, kita nak makan makanan gabus, instead of dia support kita, apa yang dia buat, dia terus masak masakan lemak yang mana dia tahu kita suka. Dia tahu kita suka, macam mana pun kita akan makan, kan? Jadi kita tak akan dapat turun berat badan kita. Okey, macam mana kita bersenam, macam mana pun kita tak akan dapat turun berat badan kita. Jadi bila ini adalah satu threat untuk kita capaikan kita punya matlamat, maka kita akan berikhtiar, berbincang. Kita akan letakkan threat ni adalah satu benda yang penting yang kita kena usahakan untuk kita pastikan bahawa kita dapat capai goal kita. Jadi contoh yang saya buat tadi adalah contoh orang nak kuruskan ataupun nak kurangkan berat badannya daripada 100 kg ke 70 kg. Okey. Tapi kita boleh gunakan dia untuk apa saja goal yang kita nak. Goal kita nak beli kereta baru ke, goal kita nak beli rumah baru ke, goal kita nak buka bisnes baru ke, dan sebagainya. Apa saja yang goal yang kita ada, kita boleh gunakan analisa ni untuk pastikan kita dapat tahu, especially bukan saja kekuatan, weaknesses, kelemahan kita untuk capai goal ni, opportunity yang akan ada bila kita capai goal ni, dan lebih lagi ancaman atau threat yang akan menyebabkan kita takkan boleh capai goal ni. Jadi kita buatlah analisa ni kepada setiap goal yang kita ada. Okey, itu sajalah saya punya perkongsian pagi ni. So mudah-mudahan para penonton semua dapat manfaat dan bolehlah kongsi dengan rakan-rakan lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.